Okey, kita sambung ni lesson. Okey, jadi kita ingat balik step yang pertama, kita pastikan semua equation ni berada pada sebelah kiri. Sebelah kiri Jadi pastikan sebelah kanan tu mesti equals to 0. Boleh? Okey, kemudian kita akan start dengan function kita. Kita akan ambil fx equals to soalan dia. Okey, kemudian untuk soalan 7 ni, dia tak nyatakan root tu berada di antara mana ke mana. Okey, contoh yang sebelum ni kita dalam soalan tu dinyatakan root di antara 1 dan 2 ataupun 0 and 1, kan? Untuk soalan ni tak ada. Jadi kita kena start dengan try and error. Kita guna calculator, masukkan equation ni. Kita kena try and error. Kita akan start cuba ganti dengan 0 dulu. Kita ganti dengan 0, tengok nilai dia. Kita bukan nak tengok nombor dia ni, nilai dia positif ke negatif. Okey, kalau positif, kita ganti nilai integer yang seterusnya. Jangan ambil nilai decimal number. Jangan ambil 0.8, jangan ambil 0.7. Integer yang seterusnya. Katakan kita ganti 1. Bila kita ganti 1, kita nak lihat dia punya simbol dia mesti berubah. Sama ada positif pergi ke negatif ataupun negatif pergi ke positif. Kalau ada perubahan, maka root tu di antara 0 and 1. Kalau katakan kita ganti 1, masih nilai yang positif, maka kita kena teruskan nilai yang ketiga pula. X sama dengan 2. Positif juga, kita kena teruskan lagi sampai dia akan bertukar tanda. Okey? Jadi untuk soalan ni mudahlah. Kita cuba 2 kali je kita dapat perubahan tanda. So, kita punya root antara 0 dan 1. Okey, kemudian bila kita dah tahu root di antara 0 and 1, biasanya x1 ni kita akan ambil 0.5. Biasanya. Paling mudah ambil 0.5. Okay? Sebenarnya nak ambil nilai yang lain pun boleh. Nak ambil 0.7 boleh, 0.6 boleh, 0.4 boleh. Okay? Untuk contoh ni saya ambil contoh 0.8. Dia tak semestinya 0.8. Okay, kalau malas nak fikir, bagi 2 je. So 0 dengan 1 ni bagi 2 dapat 0.5. Kita boleh start dengan 0.5. Okay, untuk contoh ni saya start dengan 0.8. Okey. Kemudian dalam formula Newton-Raphson kita perlukan fx 1. Kemudian kita perlukan first derivative. Ini dalam Newton-Raphson. Kita perlukan function, kemudian kita perlukan first derivative. Okay, so kesimpulan tadi yang kita buat, there is a root. Maksudnya jawapan kita, nilai x tu sebenarnya di antara 0 and 1. Cuma kita kena pastikan dia tu, nilai tu berapa. Memang kita ramalkan antara 0 dan 1, tapi nilai tu berapa. So kita gunakan kaedah Newton-Raphson. Okay, macam itulah. Jadi kita akan bermula dengan formula. Okay, kita tengok balik formula Newton-Raphson. Formula dia adalah formula dia adalah x n plus 1 equals to sebelum ni kita dah bincang dah, kalau sebelah kiri ni katakan x5, maka kita akan tulis sini x4. Dia kurang 1. Kemudian formula yang seterusnya kita akan ambil function yang asal divide by first derivative. Ni yang saya tulis ni formula yang asal untuk Newton-Raphson. Okey, so xn, kemudian function yang asal. Kemudian dalam function yang asal ni kita labelkan x tu sebagai x sub n. Okey. Kemudian yang di bawah ini hasil daripada first derivative. Okey, tapi penulisan jangan e to the power of negative x, kena ada x sub n. Okey, nilai yang ni kalau kamu nak ambil 0.5 pun boleh. Dia tak ada masalah. Okey, kita ambil contoh 0.8. Okey, kalau kita nak mencari x2, maka sebelah kanan tu kita kena ambil x1. X1 ni nilai yang sebelum ni. Okey, katakan nilai yang sebelum ni saya ambil 0.8. So setiap tempat x ni kena ganti dengan 0.8. Yang ini step ni 1, 2, 3. Ini mesti tunjukkan dalam penulisan. Kalau tak tunjukkan ni, kalau katakan tunjukkan 2 je, hilang 1 markah.
So yang ni 3 ni kena buat. So banyak sikit lah. Selalunya pengiraan ni kamu guna kalkulator. Kamu guna alpha, kamu guna alpha, masukkan x tolak 3 eksponen negatif x. Ini dalam kalkulator kamu guna masukkan ni. X e negatif x tolak 1 bahagi dengan bukan bagi semua, x tolak kita bahagi dengan ni. Maksudnya function ni nanti kamu masukkan dalam kalkulator. Okey, sebab kita nak guna function ni banyak kali. Nilai pula bukannya nilai yang kecil-kecil ni, besar-besar ni. Decimal number. Okey, kemudian tengok soalan. Kalau soalan nak 4 decimal places, maka bila kita nak cari nilai, lebihkan 1. Ikut soalan. Macam ni kan? Ini soalan tadi nak apa? 4 decimal places. 4 decimal places kan? So, bila kita buat pengiraan, lebihkan 1. Okey, kita tengok. Jadi, bila kita nak dapatkan jawapan, bila soalan tu kata nak 4 decimal places, kita hanya lihat, kalau kita refer pada 4 decimal places, adakah nilai itu berhenti pada tempat yang sama? 0.7921 untuk X3. Untuk X4 pun sama, 0.7921. Jadi kalau kita lihat 4 decimal places tu nilai dia sama, terus kita ambil itu sebagai jawapan. Contohnya katakan X4 ni kita dapat 0.79213. Contoh 213. Tapi kalau kita ambil kira 4 decimal places, kita akan dapat 0.7921. Yang di atas ni walaupun nilai dia macam ni, kalau kita ambil 4 decimal places, kita akan dapat 0.7921. Maka kita boleh berhenti kat situ. Walaupun nombor dia berbeza. So terus jawapan dia. Tadi kita ramalkan jawapan dia antara 0 dan 1. Sekarang jawapan dia adalah yang tepat. Okay, so bila kita dapat jawapan tu, pastikan di antara 0 and 1. Okay, kita tengok contoh yang ke-8. Okay, kadang-kadang kita akan jumpa soalan, kita nak find an approximate value of cube root of 15. Tapi soalan dah arahkan kita by using Newton-Raphson method. Jadi jangan guna kaedah lain. Kalau guna kaedah lain, sebab dalam pemakahan kita mesti ada kaedah. Kaedah betul, baru jawapan tu diterima. Okey, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, yang pertama, kita andaikan let x equals to soalan dia. Soalan dia adalah cube root of 15. Okey, kemudian kita selesaikan. So, ingat kita punya peraturan, kita akan create equation, pastikan sebelah kanan tu mesti equals to 0. So, daripada sini kan, kita jangan biarkan cube root, kita bawa cube root ni ke sebelah kiri, dia akan jadi cube, x cube equals to 15. Dan kita jangan berhenti kat sini, kena pastikan semua tu bawa ke sebelah kiri. Kita kena pastikan sebelah kanan tu 0. Okey tak? Kemudian daripada situ, sebelah kiri ni kita akan ambil sebagai function. Okey, kemudian untuk soalan ni, dia tak nyatakan nilai root tu di antara mana ke mana. Maka step yang pertama, kita kena pasti root tu berada di mana. Okey, kalau soalan yang macam ni, kamu kalau nak cepat, guna kalkulator terus. Kalau saya gunakan cube root of 15, berapa jawapan dia? Kalau guna kalkulator, mungkin kita akan dapat jawapannya 2 point lebih. So kita test lah, kita tunjukkan pengiraan kita ni, kita gantikan dengan nilai x2. Berapa? Kemudian nilai x yang berikutnya, 3. Ada perubahan. Okay? So kalau soalan macam ni, kalau kita nak cepat, kita terus guna kalkulator, apa jawapan dia? Katakan dapat jawapan 2.4. 2.49 contoh. Maka kita gunakanlah di antara 2 dan 3. Okay, kalau tak, kita akan terus try and error daripada 0, gantikan 0, gantikan 1. Tengok, perubahan tanda ada tak? Kalau tak ada, teruskan lagi. Ganti dengan 2. Tengok masih sama lagi tanda dia. Teruskan lagi. Sampailah kita dapat perubahan tanda ni. Okay?
Target kita mesti berubah tanda. Baru kita berhenti. Dalam exam kita tunjuk yang berjaya je. Okey, so ramalan kita jawapan dia antara 2 dan 3. Okey tak untuk step pertama? Okey, so root ni sama masuk dengan nilai X di antara 2 dan 3. Okey, kemudian bila kita dah tahu root between 2 and 3, maka kita nak senang ambil separuh. Ambil yang di tengah. Okey, itu yang kita ambil 2.5. Nak ambil 2.7 boleh. Nak ambil 2.4 boleh. Nak ambil 2.2 boleh. Okey, tapi kalau nak mudah ambil yang di tengah. Jawapan dia akan sama. Jadi untuk step yang ketiga, dalam formula Newton Raphson, kita kena ingat, ni saya tulis ni. Newton Raphson formula x sub n plus 1 equals to x sub n subtract to function fx divided by f prime. Ni formula dia. Ni dalam exam dia beri formula ni. Okay, so kita start dengan formula dulu. Tulis formula. Dan pastikan mesti tulis sub n. Ini tertinggal ni. Ni mesti ada sub n. Sub n. Tulis. Okey, tadi kita andaikan bermula dengan nilai 2.5. Maka x2 kita ambil. Sebab formula dia kalau sini x2, sebelah kanan tu x1. So ambillah 2.5. So gantikan. Ini pun mesti guna kalkulator. Okey. Dalam kalkulator kamu kena masukkan x tolak x kuasa 3 tolak 15. Ni masukkan dalam kalkulator. Gunakan alpha. Okey, mesti guna ni. Kalau tidak nanti susah kita nak kira. Buang masa. Sebab nombor dia banyak. Kemudian bila kita nak kira, hanya tekan calculation je dalam kalkulator. Okey. Tekan calculation, masukkan nilai yang pertama 2.5. Kemudian nilai yang kedua 2.4667. Tekan lagi calculation. Sampailah kita dapat jawapan yang sama. Okey, so ingat 3 ni mesti tulis. Mesti tulis gantian dia. Ingat ni. Kalau dalam objektif tak ada masalah. Kalau soalan tu subjektif, kita akan lihat ni 1, 2, 3. Baru dapat markah penuh. Kurang 1, tolak tu markah. Okey, kemudian tengok tadi soalan dia nak apa ni? 3 decimal places. Tengok soalan. Kalau dia nak 3 decimal places, maka masa pengiraan tu lebihkan 1. Kemudian kita nak berhenti di mana? Pastikan kita ambil kira 3 decimal places. Adakah dia berhenti pada tempat yang sama? Kita tak payah lihat 4 decimal places tu sama. Ikut soalan. Okay, kalau kita tengok pattern tu dah sama, terus kita ambil itu sebagai jawapan. Kemudian kita cek guna calculator. Kalau kita gunakan cube root of 15, adakah sama dengan nilai yang kita dapat? Mungkin akan beza sikit lah. Okay. Tapi sepatutnya dia hampir sama. Okay. Cuma saya kena ingatkan, function kita, kalau kadang-kadang soalan dia bagi macam ni, 2 minus x equals to ln x. Kita kalau nak ambil fx, kena bawa semua ke sebelah kiri. Pastikan sebelah kanan mesti equals to 0. Jadi kalau kita bawa semua ke sebelah kiri, tak kisahlah kamu nak buat yang mana. Kalau ikut sini, saya bawa ni pergi ke sebelah kanan. Okey? So kita akan dapat ln x plus x minus tu. Maksudnya yang ni saya bawa ke kanan. Kalau ln ni nak bawa ke kiri pun boleh, tak ada masalah. Yang penting sebelah kanan mesti equals to 0. Okey, kemudian step yang kedua. Kita kena pasti jawapan dia antara mana ke mana. Jadi kita kena buat juga try and error. Kita kena pilih. Mungkin kita akan bermula dengan 0. Kita cuba ganti dengan 0. Kemudian cuba ganti dengan 1. Adakah tanda dia berubah ke ataupun sama? Kalau sama, kena teruskan. Dalam exam, tunjukkan yang berjaya. Okay? Katakan kita start daripada 0. Kita tengok 0 less than 0. Kemudian bila ganti 1 less than 0. Dua-dua negatif. So kita kena teruskan lagi. Sampai tanda dia berubah. Dalam exam kita tunjukkan yang berjaya. So jawapan untuk soalan ni, ramalan dia antara 1 dan 2. Okey.
Okey, sama juga. Bila jawapan antara 1 dan 2, kalau kita nak mudah, kita andaikan x sub 1 ni equals to 1.5. Kita biasa ambil yang di tengah. Kalau tak nak ambil 1.7 boleh, 1.8 boleh, 1.9 boleh. Kalau nak mudah, ambil yang di tengah je. Kemudian ingat balik formula kita. Formula kita adalah x sub n plus 1 equals to x sub n subtract 2 function yang asal divided by f prime x. Ini kalau kita nak hafal ni, kita kena selalu tulis. Okey, kemudian function yang asal. Okey, yang ni Kemudian kita yang di bawah ni differentiate. Mungkin dapat yang di bawah ni lah. Ini mungkin rumit sikit. Biasanya kalau kita dapat 3 tingkat, 1, 2, 3. Yang paling bawah tu bawa naik ke atas. Itu yang paling mudah. Yang paling bawah ni bawa naik ke atas. Okey. So nanti function dia kita akan guna yang ni. Boleh ke? Dah. Okey, dan kita akan gantikan dalam formula bermula dengan 1.5. So gantikan. So jangan lupa kita mesti tunjukkan, mesti ada 3 gantian. 1, 2, kena ada 1 lagi. Tunjukkan penulisan gantian tu. Okey, kalau x3 maksud dia nilai sebelum dia apa? 1.557. Masukkan. Kemudian nilai x4 gantikan 1.557. Tunjukkan gantian dia. Okey. Okey, cuma untuk soalan ni kita lihat bila kita buat x2 dan x3, kita dah nampak pattern jawapan dia. 1.56, 1.56. Nombor yang sama. So tak payah teruskan yang keempat. Okey, so kita berhenti. Itulah jawapan dia. Okey. So 3.3 trapezoidal rule. Yang ini kita nak mencari integration tapi dengan menggunakan formula. Dengan menggunakan formula trapezium. Maksudnya nanti kita sebenarnya nak mencari luas di bawah graf. Tapi kita menggunakan kaedah formula trapezium je. Itu yang dipanggil trapezoidal rule. Okey. Okey, contoh macam ni lah. Kita nak anggarkan nilai dia. So kita boleh gunakan kaedah ini. Okey, contoh-contoh dia. Okey. Biasanya kaedah ni kita akan gunakan kalau kita tak boleh integrate biasa. Integrate biasa tak boleh. Nak guna substitution pun tak boleh. Nak guna integration by part pun tak boleh. Partial fraction pun tak boleh. Maka kalau kita nak juga jawapan, kita boleh gunakan kaedah ni. Okey. Okey, trapezoidal rule. Sebenarnya kita masih nak mencari nilai integration start from A to B. Sama je. Cuma kita menggunakan formula ni. So ingat balik area of trapezium. Kalau kita tengok balik bentuk ni, formula dia adalah 1/2. Kan formula 1/2. Kemudian H ni adalah jarak di antara dua garis yang parallel ni. So ingat balik formula dia. 1/2, kemudian H jarak di antara dua yang parallel, kemudian yang parallel ni kita akan tambah. Ini formula trapezium. So konsep ni kita akan gunakan. Okey, kita tengok. Okey, sebenarnya target kita nak mencari area of the shaded region yang ni. Okey. Okey, sebenarnya kita nak mencari kalau kita ada satu curve, kemudian kita nak mencari area daripada A sampailah B. A sampailah B. Biasanya kita akan buat integration. Tapi disebabkan kita nak integrate tak boleh, jadi saya gunakan trapezoidal rule. Cara dia, setiap kawasan ni kita akan pecahkan beberapa bentuk trapezium. Lagi banyak trapezium, lagi tepat jawapan kita.
Maksudnya setiap ni, saya akan ambil trapezium saiz yang sama. Lebar yang sama. Berapa trapezium. Kemudian, kalau kita nak tahu berapa jawapan dia, saya akan kira setiap trapezium ni. Trapezium yang pertama sampai trapezium yang kedua. Lagi banyak trapezium yang kita buat, lagi tepat jawapan. Okey tak? Jadi dia punya konsep, dia kira luas. Tapi disebabkan kita punya bentuk kita ni bentuk curve, jadi kita boleh ambil bentuk trapezium. Tapi jawapan dia bukannya tepat. Kalau lagi banyak trapezium, lagi tepat. Kalau setakat 4 ni mungkin dia akan lari sikit jawapan. Okay, tapi nilai area tu hampir sama. Okay? Ini dipanggil trapezoidal rule. Maksudnya nak mencari area under a curve by using trapezium formula. Okey, kemudian kalau ikut kat sini kita perlukan berapa istilah. Kalau kita lihat soalan tu, n tu apa dia? N. Sebab dalam formula kita perlukan H. So n ni kerana soalan digunakan sub-interval. Sub-interval ni maksudnya bilangan trapezium yang kita buat. 1, 2, 3, 4. Kalau contoh ni maksudnya n tu 4. Kadang-kadang soalan dia menggunakan istilah strips. Sama juga, maksudnya merujuk kepada sub-interval. Kadang-kadang soalan dia menggunakan istilah ordinates. Katakan disebut ordinates 4. Maksudnya n kita tu adalah n kita adalah 3. Kalau ordinate baru kita kurang 1. Tapi kalau sub-interval ataupun kalau strip, maka n tu kita ambil terus. Boleh? Yang n ni kita nak gunakan dalam formula ni. Maksudnya h ni yang mana? Yang ni. Yang lebar trapezium ni. Jarak di antara parallel line tu. Itu adalah h. Nak kira h, formula dia adalah b tolak a bagi dengan n. Okey tak ni? Okey, kita teruskan. Okey, kalau ikutkan formula trapezoidal rule ni, dia ada formula dia. Ni formula ni sebenarnya hasil daripada kita jumlahkan semua trapezium. Hasilnya ni kalau direngkaskan. Ni kalau nak hafal, hafal. Tak nak hafal tak payah. Okey, cuma kita kena pastikan n tu apa bendanya. N tu adalah sub-interval. Yang h ni adalah lebar dia. Kalau kita ada trapezium, lebar dia berapa. Okey, formula ni nak guna boleh, tak nak guna pun tak apa. Nanti kita akan tunjuk bagaimana cara dia. Okey, nak contoh yang ke-10. Okey, kalau ikut contoh ni, sebenarnya kalau kita nak gunakan integration by part, dah boleh dah. Tapi soalan nak arahkan kita by using trapezoidal rule. So, tak bolehlah kita integrate terus. Kena ikut arahan soalan. Okey, bagaimana cara kita nak buat? So, kita kena pasti A yang mana. Jadi, step yang pertama, kena pasti dulu A tu yang mana. A tu adalah yang paling bawah ni, 1. B yang mana? B yang atas. Okey, kemudian N kita berapa? N merujuk kepada sub-interval. Terus ambil 4. Tapi sebenarnya yang kita tekankan adalah H tu berapa? H tu adalah B tolak A per N. Itu yang kita perlukan N tu. B ni nilai yang di atas. Limit 6 tolak 1 per 4. Maka H kita adalah 5 per 4. So, kita dah ada step pertama tadi. A, 1, B, 6, N, 4. Tujuan dia nak dapatkan H tu adalah 5 per 4. Ataupun kalau kita nak tukar dalam bentuk decimal number, boleh. 1.25. Okay. Okey, bagaimana kita nak gunakan formula? Okey, kalau kita tak nak guna formula, kita akan buat table ni. Tadi saya tunjukkan formula kan. Kalau tak nak guna formula, kita gunakan table ni. Table ni mudah je. Yang pertama, kita pecah kepada 3 kolom ni. Yang pertama nilai X. Yang kedua ni adalah function. Ikut soalan. Tadi kita punya soalan. Tadi integration ln X dx. 1 sehingga 6. Ini kita punya soalan. Okey, jadi yang pertama kita ambil X. Yang kedua, function dia. Yang ni. Yang dalam dia.
Jangan ambil sekali dengan dx. Ambil function je. Ln x. Okey, kemudian kita bermula dengan nilai yang pertama ni. Limit yang pertama tu adalah 1. Jadi bila kita nak buat, kita mesti bermula dengan 1. Kemudian kita akan bergerak nilai yang seterusnya. Kita gunakan H tadi. H tadi adalah 1.25. Betul tak? Yang tadi, H yang kita kira tadi. 1.25 kan? Jadi setiap kali kita berpindah nilai, kita tambah je 1.25, 1.25, 1.25 sampai kita berhenti pada nilai yang paling tinggi. Maknanya kalau kita dapat berjaya berhenti pada nilai yang paling tinggi, maksud dia H kita betul. Okey, boleh tak? Jadi untuk yang pertama ni, kita ambil nilai limit yang pertama, 1. So kita gerakkan, gunakan nilai H yang kita kira. So tambah 1.25, tambah 1.5, sampailah kita berjaya berhenti pada tempat 6. X sama dengan 6. Maknanya kita punya H tu betul. Okey? Okey, kemudian untuk nilai Y, yang dua kolom yang ke kanan ni, kita hanya isi yang pertama dan yang terakhir je. Ini kamu guna kalkulator, kamu masukkan dalam kalkulator tu ln x. Tekan je ln alpha x. Boleh? Tekan je ln alpha x, kemudian tekan di calculation. Masukkan nilai 1, maka nilai Y tu 0. Kemudian kita ambil nilai yang terakhir pula. Tekan calculation, masukkan nilai 6. Kita akan dapat ni. Okey, jadi awal dan akhir ni kita kena letak pada kolom yang kedua. Kita. Kemudian yang lain tu kita letak kolom yang ketiga. Maksudnya tekan calculation, masukkan 2.25. Nilai Y dia ini. Masukkan nilai 3.5, dapat 1.25276. Yang ini kita akan lebihkan ni ikut soalan. Kalau soalan nak jawapan 4 decimal places, lebihkan 1. Boleh? Okey, kemudian kolom yang kedua ni kita jumlahkan. Kolom yang ketiga ni kita jumlahkan. Lepas tu kita gunalah formula. Okey. Sudah ke belum? Okey, sudah ke? Okey, jadi yang terakhir, terus kita jawab soalan. Soalan dia adalah integrate step from 1 to 6 ln x dx. Okey, kalau kita refer pada formula h over 2, formula dia h over 2. H kita adalah 1.25 over 2. Ini formula. Refer balik formula. Kemudian, kalau nak ikutkan, kita kena ikut juga formula. Tapi kalau kita menggunakan table, nilai yang pertama terus kita ambil 1.79176. Kemudian tambah dengan, untuk nilai yang kedua, kita ambil 2 darab. Okey tak ni? Jadi kalau kita guna table, kita tak bergantung kepada formula. Cuma kita kena ingat, cara dia adalah 1.25 H bagi 2. Kemudian kolom yang kedua, berapa nilai dia? Kolom yang ketiga, kita ambil nilai tapi kena darab dengan 2. Okey tak? Boleh ke tak boleh? Okey, kalau tak, kena bergantung kepada formula. Okey, formula dia macam ni lah, yang canggih ni.
Tapi kalau kita dah guna table, terus daripada table ambil jawapan yang ni, kolom yang kedua, kemudian kolom yang ketiga, tapi kena darab 2. Sebab formula kan ada 2. Ini 2. Cuma yang ni adalah H 1.25 per 2. So jawapan dia 5.6471. Okey, contoh 11. Kita nak integrate. Sepatutnya kalau kita nak buat integration, mungkin kita boleh guna substitution method. Mungkinlah. Okey, tapi soalan dah arahkan use the trapezoidal rule. So dah tak ada pilihan. Untuk soalan ni mudah sebab H tu dah diberi. Jadi tak payah kita nak tahu N tu berapa, A berapa, B berapa, tak payah. Sebab dah diberi. Okey, dah diberi. Diberi H. Okey. Okey, so kita sebenarnya dalam formula kita hanya perlukan H je. Ini kalau nak kira-kira. Okey. Kemudian kita terus bina kita punya table. Okey tak? Ya, yang step yang kedua ni nak tahu N tu berapa. N. Ini tujuan N ni supaya nanti kita punya X tu, kita tadi bermula dengan X1. X0, X1, X2. Maksud dia kita punya X nanti, dia akan berhenti pada X4. Ni N4 ni maksud dia, kita akan berhenti pada X4. Kalau bermula dengan X0. Itu yang dikira N4 ni. Kalau nak kira. Kalau tak nak kira tak payah. Sebab kita hanya perlukan H je. N tak perlu. So step yang kedua kalau tak nak buat pun tak apa. Sebab kita perlukan H. Okay. Ini yang saya buat ni. Nak tahu N tu berapa. Itu je. Supaya kita akan tahu X ni kita akan berhenti di mana. Kalau nak buat. Kalau tak nak tak payah. Okey, kita teruskan. Kita masukkan ke dalam table. Jadi kita lihat tadi kita punya equation kita. Integrate start from 3 to 5, kemudian square root of 1 plus x. Ini kita punya soalan. Jadi kita akan bermula dengan nilai 3. Nilai 3. Kemudian soalan dah bagi tahu H tu adalah 0.5. Sebenarnya daripada soalan kita dah terus buat table, tak payah nak kira N. So daripada 3 kita gerakkan tambah 0.5. Tambah 0.5. Tambah 0.5. Sampailah kita berhenti pada limit yang terakhir. 5. Okey tak? Kemudian, maksudnya bila dah sampai 5, maknanya betul lah tu. Kita punya nilai H. Okey, satu lagi kita nak kenal. Kenapa kita kena kira N tadi? Sebab kita nak tahu, kalau bermula dengan X0, maka mesti berakhir pada X4. Kalau terlebih, maka mungkin salah kira. Itu kalau kita nak semak. Kalau nak gunakan N tu. Kita akan tahu, rupanya N kita 4 akan berhenti pada X4. Kalau N tu 5, akan berhenti pada X5. Kalau nak semak. Kalau tak nak, kita hanya gunakan H, pastikan berhenti pada limit yang terakhir tu 5. Okey, boleh? Kemudian yang ini kita ambil function je. Ini kita ambil function je. Sebagai Y. Kemudian nanti dalam kalkulator kamu masukkan ni je. Tekan square root. Masukkan 1 plus alpha x. Kemudian kita guna calculation. Kita guna calculation. Tekan calculation. Masukkan nilai yang pertama. 3. Dapat 2.0. Kemudian kita ambil nilai yang akhir. Tekan calculation. Masukkan 5. Berapa jawapan dia? Okey. So jumlahkan. Untuk kolom yang kedua. Untuk kolom yang ketiga. Bermula daripada 1 sampai 3. Okey, so gantikan. Ni gantikan 3.5 dalam ni. So tak payah guna manual guna calculator. Okey, jumlahkan. Kemudian tadi saya dah bagi tahu kalau nak kira kita akan gunakan equals to H 0.5 divided by 2. Kemudian in bracket nilai kolom yang pertama 4
0.4495. Kemudian tambah dengan kita punya formula tambah. Bila nak ambil nilai kolom yang ketiga, kita kena darab 2. Jangan lupa. 26. Okey. Tutup kurungan besar. Nanti kamu akan dapat jawapan dia 0 point. Bukan 0 point. So jawapan dia 4.4637. Soalan nak apa tadi? Tak bagi tahu. Kalau soalan tak nyatakan kita nak berhenti jawapan di mana, kita boleh ambil 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Pilihlah mana nak. Yang salah kalau kita ambil jawapan 4.5, salah. Mesti ambil 3 ataupun 4 decimal places. Okay. Jadi kalau kita buat table, kita tak bergantung kepada formula. Pilihlah. Okey, untuk yang 12, contoh 12. Okey, sama juga kita nak integrate. Sebenarnya nak integrate square root of sin x respect to x. Kemudian kalau kita jumpa soalan tu trigonometri, kemudian kita lihat limit dia 0 to pi. Pi, bila nampak je pi, maka bila nak guna calculator kena setkan mode radian. Kena setkan mode radian. Sebab kita punya default setting untuk calculator adalah degree. So kena tukar. Nampak je trigonometri, kemudian dia menggunakan pi. Mesti guna radian. Kalau tak nanti jawapan kita salah. Okey, kemudian kita tak boleh integrate biasa sebab arahan soalan by using trapezoidal rule. Okey, kemudian maklumat yang pertama, subinterval. Subinterval tu merujuk kepada n. Ingat balik. Subinterval merujuk kepada n. Kalau strip pun sama, merujuk kepada n. Kalau ordinate, kena tolak satu. Okey. So kita akan ambil A kita. So yang pertama kita akan kira H. Sebab soalan dia hanya bagi subinterval. So kena kira H. H dia mudah je. Pi tolak 0. Kemudian divide by N. N tu adalah 3. 3 ni datang daripada subinterval. Okey. So kita gunakan pi per 3. Yang ini seloknya jangan biarkan dalam bentuk decimal number. Biar je pi per 3. Kita hanya guna calculator je. Okey, kemudian kita akan create table. Dah. Dah. Okey. Jadi kita bermula daripada, ni saya tulis balik kita punya soalan. Kita nak integrate start from 0 to pi, kemudian sin x, tapi ada square root. Okey, jadi untuk yang first column ni kita ambil nilai x bermula pada 0. Kemudian kita ada h yang kita kira tadi, pi over 3. Yang h ni untuk kita nak bergerak daripada satu nilai kepada nilai yang lain. Katakan kita start pada 0, tambah dengan pi per 3. Kemudian tambah lagi pi per 3. Sampailah kita berhenti pada pi. Ikut limit yang paling atas. Okey. Jangan terlebih rajin pula, terlebih semangat pula. Seronok pula nak tambah pi per 3. Tambah lagi, tambah lagi. Jangan terlebih semangat. Sampai pi je. Okey, kemudian kolom yang kedua ni, function ni, kita ambil ni. Yang dalam ni je. Okey, dalam je. So dalam calculator nanti kamu masukkan square root of sin alpha x. Kemudian tekanlah calculation. Ini mesti guna calculation. Kalau tak nanti susah kita nak kira. Tapi pastikan calculator mesti tekan mode radian. Kalau tak tekan mode radian, jawapan dia salah. Okey, gantikan 0, dapat 0. Kemudian ambil yang terakhir, gantikan pi. Pi ni jangan guna 227. Guna calculator je. Tekan shift pi. Shift sama dengan. Guna calculator je. Dapat 0 juga. Kemudian teruskan nilai di antara tu, 1 dan 2. Okey, kemudian yang pertama tambah
Yang kedua pun tambah. So kita punya formula kita sama dengan H kita adalah pi over 3 formula divide by 2. Kemudian first column total dia 0 plus third column ni adalah 1.86 tapi jangan lupa darabkan dengan 2. Okey. Nanti kamu kira lah 1.949. Okey tak?